Okey, baik, semua dah masuk kelas. Okey, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Kita lihat hari ini ialah tajuk bidang seni halus yang pertama, iaitu lukisan. Untuk tajuk tingkatan 4 ini, lukisan, kita akan belajar sejarah dunia, sejarah lukisan dunia, yang mana sejarah lukisan ini berlaku dalam tempoh yang sangat panjang, daripada abad ke-14 sehinggalah abad ke-19. Dalam tajuk ini, 4 perkara yang akan kita beri tumpuan, iaitu ialah perkembangan era seni lukis, contohnya tahun bila, kemudian ciri-ciri aliran lukisan tersebut, kemudian nama-nama pelukis dan juga contoh-contoh, sedikit contoh karya pelukis pada masa tersebutlah. Daripada sepanjang abad ke-14 sehinggalah abad ke-19, sebanyak 8 aliran seni lukis telah pun muncul, dan ke-8 tersebut kita akan tengok pada hari ini. Okey, terdahulu sebelum tu kita tengok sikit sejarah ataupun pengenalan kepada tajuk lukisan ini. Sila rujuk buku teks. Okey, tengok pada buku teks dan baca, fahamkan sama-sama. Okey, saya baca, korang pun kena baca. Okey, korang pun kena tengok, awak pun kena baca dan fahamkan sama-sama. Sejarah seni lukisan merangkumi semua budaya yang mewakili tradisi seni visual. Sehingga awal abad ke-14, seni lukisan tertumpu pada hal-hal berkaitan representasi, keagamaan, mitologi dan kehidupan harian. Namun, gaya abstrak dan konseptual kini lebih diterima secara umum. Seni lukisan pada peringkat awal sebenarnya bukanlah penghasilan karya akhir. Okey, ianya sebenarnya adalah sebahagian daripada proses penghasilan seni-seni yang lain. Contohnya penghasilan seni catatan, cetakan, arca, okey, dan lukisan ni sebenarnya sebahagian besarnya ialah bukan produk akhir. Okey, walaupun ada sesetengahnya merupakan memang produk akhir. Fokus tajuk seni lukisan tingkatan 4 ini hanya merangkumi seni lukisan dari abad ke-14 hingga ke abad 19 yang saya sebutkan tadi. Okey, era ini merangkumi seni zaman Renaissance, iaitu pada sekitar tahun 1350, zaman Barok, okey, Rococo, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dan Impressionism. Okey, kita tengok aliran yang pertama, iaitu zaman Renaissance. Okey, ada yang sebut Renaissance, ada yang sebut Renaissance, ada yang sebut Renaissance. Okey, so semuanya benda yang sama je. Yang penting jangan sebut pelik sangat, jauh sangat larinya. Okey. Renaissance, okay, bermaksud ialah kelahiran semula ataupun rebirth, okay, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik, terutamanya dalam bidang seni. Aliran Renaissance ini bermula di Florence, okay, iaitu di Itali, abad ke-14. Kebanyakan karya, okay, ini ialah ciri-cirinya, kebanyakan karya lukisan yang dihasilkan, okay, perhatikan yang ini, menggunakan media pen, dakwat, kapo, arang dan pastel atau gabungan berus dengan pen. Okey. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini antaranya ialah Raphael, Titian, Giorgio Vasari, Masako, Giotto, Sandro Botticelli dan Michelangelo Buonarroti. Okay, itu cara sebut je lah, okay, yang hampir sama. Mungkin tak tepat tapi hampir sama. Okey, kemudian pelbagai teknik digunakan dalam penghasilan karya aliran ini. Antaranya, okey, ini teknik lukisan yang dah kita belajar. Antaranya ialah garisan silang pangkah, cross hatching. Okey, kemudian garisan teknik gosok. Okey, garisan selari.
Okey, yang mana apa yang dia lukis pada masa tersebut antaranya ialah lukisan figura manusia. Okey, apa lagi? Ciri-ciri dia, setiap figura diletakkan secara berasingan dengan menggunakan komposisi yang bersifat dinamik. Okey, kebanyakan karya aliran ini menggambarkan potret dan figura manusia serta latar belakang berbentuk realistik. Okey, tema yang menjadi pilihan ialah keagamaan, mitologi dan sejarah. Okey, kita tengok sikit contoh ni potret yang dilukis oleh artis bernama Raphael. Okey, so apa ni, kebanyakannya potret yang dilukis pada zaman tersebut antaranya ialah potret diri sendiri ataupun potret orang lain. Okey. Selain itu, ini contoh Titian. Okey, yang janggut panjang juga merupakan orang Itali lah. Okey, kemudian Giorgio Vasari juga orang Itali. Okey, ini hasil karya, contoh hasil karyanya. Okey, kemudian aliran yang kedua yang telah muncul ialah Barok. Karya lukisan aliran Barok mempunyai hubungan rapat antara pelukis dengan hal benda yang dilukis. Okay, hal benda atau potret menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta keterujaan. Okay, keterujaan pelukis. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini antaranya ialah Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn. Okay, seterusnya ialah François Monsard. Okey. Ini cara sebutan dia. Kalau yang ni saya tandakan sikit ya. Okay. Kalau kita sebut biasa secara English, mungkin kita sebut François Monsard. Okey. Tapi sebutan sebenarnya yang saya study ialah François Monsard. Dia bunyi lain macam Okey, tak apa, kita cuba sebut dengan cara yang betul. Salah tak apa, memang bukan bangsa kita. Jadi kita memang akan sebut secara tak betul. Kalau orang American, okey, orang Amerika yang sebut pun dia akan sebut lain. Okey, so jangan risau, yang penting jangan salah jauh sangat. Okey, kemudian Artemisia Gentileschi, Ottavio Leoni dan Pietro da Cortona. Okey, kemudian okey, apa ciri-ciri aliran pada masa ini? Lukisan aliran ini berbentuk realistik, okey, dan memberikan penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Okey, imej-imej yang jelas dan dramatik. Imej-imej yang jelas dan dramatik digunakan tetapi tidak terlalu terperinci. Media yang biasa digunakan ialah kapur, okey, kapur merah, kapur hitam, pen dan dakwat. Tema yang kerap ditonjolkan berkait rapat dengan keagamaan, sejarah, allegory ataupun bahasa Melayunya ialah alegori lah. Okey, alegori dan potret tokoh-tokoh dalam kehidupan mereka pada zaman mereka tersebut. Okey, selain itu pemandangan lanskap dan kehidupan juga menjadi pilihan pelukis. Okey, so masih lagi potret, ada potret. Okey, ini daripada pelukis Peter Paul Rubens. Okey, contoh pelukis yang lain antaranya ialah Diego Velázquez, okey, orang Sepanyol. Kemudian daripada Belanda, Rembrandt van Rijn. Kemudian seterusnya kita masuk kepada seni lukisan aliran Rokoko, iaitu sekitar tahun 1710 sehingga 1790. Okey.
Aliran Rokoko muncul di mana? Di Perancis. Okey, sekitar abad ke-18. Saiz karya yang dihasilkan pada zaman ini lebih kecil. Okey, so ini antara ciri-cirinya lah. Antara pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah François Boucher, Louis John François Larouni. Okey, yang ni saya cuba sebut walaupun tak tepat tapi hampir lah. Okey, bunyi dia macam ni. Louis John François Larouni. Okey, Thomas Gainsborough. Okey, yang ini bukan Antoine Yang ini bukan Antoine, sebutannya ialah Antoine Watteau. Kemudian John Norrie Fragonard. Okey, seterusnya ialah Giovanni Battista Tiepolo, Jean Baptiste Van-Loo, Jean François Dutroy dan Nicolas. Ini pun lain macam sebut dia. Yang ini yang ini kalau English kita akan sebut Nicolas, tapi sebutan negara tersebut ialah Nicolas Lancret. Okey, saya ulang Nicolas Lancret. Karya lukisan ini menggunakan unsur-unsur seni yang bertindih-tindih. Penekanan dibuat untuk menyeimbangkan antara bentuk, garisan jalinan dengan cahaya dan warna. Media yang digunakan adalah seperti media pastel, kapo, arak. Kemudian teknik yang digunakan pula ialah teknik garisan selari, silang pangkah, sama juga macam tadi. Kemudian mereka juga gemar menggunakan warna yang lembut dan kurang memberikan tumpuan kepada aspek latar belakang karya. Okey, tema yang sering digunakan lebih ringan berbanding dengan aliran sebelumnya. Lukisan potret, pemandangan dan kehidupan harian khususnya berkaitan golongan bangsawan menjadi tumpuan pelukis pada era ini. Okey, perhatikan media yang digunakan pastel, kemudian teknik garisan selari, garisan silang pangkah, dan warna yang digunakan warna-warna pastel. Pastel ni ialah warna-warna yang agak soft lah, lembut, warna-warna tanah. Baik, seterusnya kita lihat era ataupun aliran seni lukis Neoclassicism, yang berkembang sekitar tahun 1740, yang mana aliran dan gaya seni aliran ini juga muncul di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini mendasari usaha untuk mempertingkatkan moral dan menyemarakkan sikap patriotik dalam kalangan rakyat. Mereka cuba menghidupkan kembali kegemilangan era klasik melalui mata pelajaran sejarah. Antara pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Anton Raphael Mengs, Joseph Wright dan juga Antoine John Roux. Itu cara sebutan dia, lebih kurang hampir tepat. Karya aliran ini mempunyai komposisi yang diasaskan oleh pelbagai garisan. Garisan tersebut dihasilkan secara terperinci atau secara kasar yang menampakkan garis-garis bersih, jelas dan tepat. Media yang digunakan adalah seperti ini medianya: pastel, kapo, arang, pen dan juga dakwat. Teknik masih lagi sama, iaitu garisan selari, silang pangkah, dan juga teknik gosokan. Yang ini memang dalam teknik-teknik lukisan yang dah kita belajar, so senang nak ingat teknik dia. Apalagi ciri-ciri karyanya ialah lebih memberikan tumpuan kepada bentuk figura manusia yang ideal. Pelukis gemar menggambarkan sejarah dan pakaian klasik, iaitu Yunani kuno, walaupun mereka berada pada abad ke-18. Ini antara contoh-contoh. Ini
Ini pelukisnya bukan sebutan dia bukan Anton Raphael Mengs ni. Sebutan dia ialah Anton Raphael Mengs. Okey, cuba-cubalah. Okey, ini contoh lukisan pada zaman tersebut menggambarkan peristiwa ataupun kejadian pada zaman tersebut ataupun sedikit sebelum zaman tersebut. Okey, awal sikit zaman tersebut lah. Okey, kemudian Joseph Wright, okey, yang dilahirkan di England. Okey, ini contoh hasil karyanya. Okey, masih lagi menggunakan warna-warna yang lembut ataupun pastel color. Okey, ini dia. Sekali lagi ya. Antoine John Rowe. Antoine John Rowe. Okey, seterusnya kita masuk kepada tahun 1782, iaitu aliran Romanticism. Ada yang sebut Romantism. Okey, ada yang sebut Romanticism. Okey, tak kisahlah, janji romantis. Okey, kita lihat sikit apakah ciri-ciri Romanticism ini. Aliran ini muncul di Eropah pertengahan abad ke-18. Okey, karya aliran ini menampilkan lukisan yang bersifat romantik. Sebab itu disebut sebagai romantis, seperti sebuah tragedi, sejarah dan pemandangan alam semula jadi. Pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Francisco Goya, William Blake dan Caspar David Friedrich. Okay, saya ulang Caspar David Friedrich. Aliran seni romantisme ataupun romanticism ini memberi tumpuan kepada emosi dan suasana termasuk kerohanian, imajinasi, misteri dan semangat. Hal-hal benda berbeza-beza termasuk lanskap, agama, revolusi dan keindahan yang tenang serta damai. Media, okey, masih lagi menggunakan pastel, kapur arang, pen dan juga dakwat. Teknik juga yang masih sama, iaitu selari, silang pangkah dan juga gosokan. Teknik cukup senang diingat dalam semua aliran-aliran ini. Okey, kebanyakan bentuk lukisan aliran ini dihasilkan melalui idea dalaman. Pelukis lebih cenderung kepada sesuatu yang ideal, bukannya nyata. Tema karya yang dihasilkan lebih fokus kepada kesengsaraan pemerintahan beraja dan kejatuhan gereja. Okey, so peristiwa-peristiwa yang digambarkan yang dipaparkan pada waktu tersebut adalah agak tragis. Okey, so bila kita ingat aliran ini, selain daripada keindahan romantis, romantis tu kadang-kadang bukan gambar tu romantis, tapi penyampaian dia secara romantis. Sama ada warna, tone yang digunakan. Okey, tapi kalau kita lihat pada peristiwa yang dipaparkan, antaranya ialah lebih fokus kepada kesengsaraan pemerintahan beraja dan kejatuhan gereja. Okey, sikit kita tengok contoh. Okey, ini yang dikatakan ketakutan. Okey, ketakutan. Lihat, kita tengok pada wajah, pada reaksi ataupun postur badan. Okey, tengok pada kedudukannya seperti ialah ketakutan, sengsara, tidak gembira, seperti ditekan. Okey, yang ni saya maksudkan romantism tadi. Romantism bukan bermaksud lukisan romantisnya orang, tapi ialah bagaimana kita lihat tone dia. Okey, kita lihat tone, dia punya color, pencahayaan. So yang ni yang saya maksudkan romantis. Okey. Seterusnya pada tahun 1820, aliran yang muncul ialah naturalism. Ciri-ciri aliran naturalism ini kebanyakannya melukis lanskap.
Okey, walaupun karya tersebut menggambarkan figura manusia, namun fokusnya ialah pemandangan semula jadi yang mengelilingi figura tersebut. Okey, walaupun lukis orang, tapi sebenarnya dia nak fokuskan keindahan landscape ataupun alam sekitar sebagai background kepada figura tersebut. Contoh pelukis-pelukis aliran ini ialah John Constable, Julie Bastien-Lepage. Okay. Lembut lagi, Lepage dia tu lembut lagi. Julie Bastien-Lepage. Lebih kurang lah ya. Gaya aliran ini lebih menekankan seni lukisan berbentuk imitasi, okay, dengan meniru alam semula jadi dan manusia setepat yang mungkin. Okey, perkataan imitasi ni ya, imitasi ni ialah meniru, okey, peniruan, okey, terhadap sesuatu apa yang dia lihat. Okey, yang disebutkan sini lah setepat yang mungkin. Jadi dia cuba tiru setepat yang mungkin. Dalam erti kata yang mudahnya, kita lukis apa yang kita tengok. Sebab tu nama aliran ini ialah naturalism. Okay, meniru kebanyakannya landscape dan juga pemandangan setepat yang mungkin. Hasil karya mereka seolah-olah seperti gambar foto. Betul lah tu. Media yang digunakan masih lagi sama. Okay, senang nak ingat. Pensel, pastel, kapur, arang, pen, dakwat. Teknik masih juga sama. Apa dia? Teknik selari, garisan silang pangkah, okay, kemudian gosokan. So senang nak ingat. Kebanyakan lukisan ini bertemakan alam semula jadi. Pelukis lebih mementingkan teknik dalam penghasilan sesuatu lukisan berbanding hal benda yang dilukis. Okey, so kita tengok dari sini mesti ada pemandangan. Seterusnya kita tengok sikit contoh lagi. Tokoh lukisan Julie Bastien-Lepage. Lebih kurang lah ya. Kelahiran Perancis. So yang ini dia lukis potret. Okey, potret tak ada pemandangan belakang. Okey, seterusnya artis berikutnya ialah Christine Willem Ehlers. Lebih kurang macam tu lah ya. Okey, so ini lukisan. Tengok lukisan yang digunakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran seni lukis realism, okey, ataupun realisme. Okey, apa beza realism dengan naturalism? So kita tengok. Aliran realism, okey, ialah gerakan artistik yang bermula di Perancis pada pertengahan abad ke-19 selepas revolusi 1848. Okay, aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap prinsip-prinsip neoklasisism dan romanticism. Dia ungkit balik aliran dulu. Antara pelukis-pelukis terkenal aliran ini ialah Jean-Baptiste Camille Corot, Edouard Manet, James-Jacques Joseph Tissot dan Honoré Daumier. Lebih pekat daripada orang Perancis Okey, saya rasa hampir. Okey, sebutan dia hampir macam itulah. Lukisan yang dihasilkan merupakan gambaran sebenar alam semula jadi atau manusia tanpa tokok tambah. Dia tak memandai-mandai nak tambah. Okey, media yang sering digunakan, okey, ingat masih lagi sama, iaitu pensel, pastel, kapur, arang, pen dan apa dia? Dakwat. Okey, teknik yang digunakan pula ialah sama juga, garisan selari, silang pangkah, gosokan. Apa yang tak ada? Teknik titik tak disebutkan tak ada, mungkin belum lagi popular pada masa itulah. Kebanyakan pelukis aliran ini menampilkan lukisan bentuk representasi landskap dan kehidupan sebenar. Mereka menggambarkan hal benda yang wujud dalam kehidupan sebenar. Terdapat juga hasil karya berbentuk sindiran atau untuk memberikan kesedaran politik dan sosial kepada masyarakat. Okey, dalam aliran ini, okey, kita ingat sikit ada satu
perkataan ni ialah sindiran. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, selain daripada kita kata nak melukis, nak nampak cantik, apa semua nak tiru, ada sesetengah pelukis ataupun pencatat bertujuan untuk menghasilkan mesej, menyampaikan mesej, sama ada secara direct ataupun secara yang inilah yang disebutkan sebagai sindiran. Okey, sindiran ni dalam bentuk lukisan. So yang faham-faham lah, yang tak faham tak faham. Okey, kita tengok sikit gambar pelukis Jean-Baptiste Camille Corot. Okey, orang mana? Orang Perancis. Kalau Corot tu mungkin dia sebut sebagai Corot. Jangan tengkorak kau dah. Seterusnya, artis yang seterusnya ialah Edouard Manet dan juga Jacques Joseph Tissot. Orang mana? Perancis juga. Pada era ni ramai diketengahkan pelukis-pelukis Perancis. Pada mula-mula tadi, awal-awal tadi, pelukis-pelukis kebanyakannya aliran awal daripada Itali. Yang terakhir, aliran lukisan yang terakhir ialah Impressionism, yang muncul pada tahun 1860. Apa ciri-ciri Impressionism? Aliran ini merupakan salah satu aliran seni terpenting abad ke-19. Impressionism lahir daripada sekumpulan pelukis muda di Paris pada tahun 1860-an. Pada pertengahan abad ke-19, Easel, yang lebih dikenali sebagai French box easel, telah dicipta. Oleh itu kebanyakan karya aliran ini dihasilkan di luar bangunan atau di kawasan terbuka, iaitu plein air. Outdoor lah. Pelukis-pelukis penting aliran ini antaranya ialah Camille Pissarro, Edgar Degas. Dia tak sebut Edgar Degas, dia sebut sebagai Edgar Degas, dan juga Mary Cassatt. Okey, Camille Pissarro dilahirkan di Amerika Syarikat. Kalau US dia tak sebut Pissarro kot. Aku je mana pandai Perancis kan dia ni. Mungkin Camille Pissarro. Yang penting bunyi Camille Pissarro lah. Okey, pelukis aliran ini memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek yang dilihat. Mereka sangat teliti berkaitan dengan pantulan cahaya untuk diterapkan di dalam lukisan. Media yang digunakan seperti pensel, sama juga pastel kapur, arang dan juga dakwat. Begitu juga teknik. Okey, so senang nak ingat teknik dan juga media yang digunakan daripada aliran pertama sehinggalah aliran yang terakhir ini sama. Okey, hasil karya lukisan aliran ini umumnya menekankan hal benda yang melibatkan landskap dan figura manusia. Landskap Impressionism banyak menggambarkan gaya hidup moden seharian. Okey, antara artis-artisnya ialah Edgar Degas. Okey, kemudian Mary Cassatt. Contoh lukisan dekat sini yang berwarna ni ialah pastel pastel. So ini bukan catan. So ini ialah digunakan ialah pastel lembut. Okey, so itu saja lukisan hari ini. Okey, sebelum kita tutup kita punya pembelajaran pada hari ini, okey, kita recap sikit, kita rumuskan sikit apa yang kita belajar hari ini. Okey, awak kena ingat bermula daripada abad bila? Abad ke-14 sehingga abad ke-19. Berapa banyak aliran yang muncul pada zaman ini? Ada 8 lebih kurang. Okey, yang pertama Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism, dan yang terakhir ialah Impressionism. Okey,
apa teknik yang, apa media yang dia gunakan daripada awal hinggalah abad ke-19. Tekniknya medianya ialah sama, iaitu arang, pensel, pen, dakwat, pesta. Teknik juga sama. So senang awak nak ingat. Okey, teknik juga sama, iaitu teknik gosokan, teknik garisan selari, silang pangkah, dan juga 3 itulah yang paling banyak. So yang tu awak kena ingat. Kemudian beberapa nama pelukis, ingat. Kemudian cara menyebutnya, cuba belajar sebut sebutan yang betul. Kemudian beberapa contoh-contoh setiap aliran tu awak cuba ingatkan. Okey, aliran ini, pelukis dia ini, dan dia punya karyanya yang ini. Okey, so awak kena ingatkan benda-benda itulah. Sehingga itu kita jumpa lagi pada video pembelajaran akan datang. Jangan lupa video ini jika berguna ataupun memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe channel Cikgu ni supaya awak tak terlepas video-video yang berikutnya. Dan pada masa akan datang awak boleh datang semula ke sini untuk menjadikan channel ini sebagai channel ulang kaji ataupun rujukan secara berterusan. Okey, jangan lupa share kepada kawan-kawan lain yang tak sempat menonton, okey, supaya mereka juga dapat ilmu yang hampir sama dengan anda hari ini. Sekian saja, kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Que hablaste que ni